Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah, pada hari ini cikgu ingin berkongsi dengan anda salah satu tajuk dalam tingkatan 5 berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Jadi kita akan lihat hari ini standard yang kita akan capai dalam DSKP. Kalau kita lihat ini buku teks dan juga kita akan tengok macam mana DSKP. DSKP ni ada yang perlu capai. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 standard pembelajaran yang perlu dicapai. Mungkin hari ini saya berkongsi anda setakat ini mungkin 2 atau 3. Tengok pada situasi lah. Kalau tengok pertama, untuk perdagangan antarabangsa, murid boleh menjelaskan konsep perdagangan antarabangsa. Murid boleh menjelaskan kepentingan perdagangan antarabangsa kepada ekonomi Malaysia. Murid boleh menghurai bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Kita akan tengok nota berkaitan dengan ataupun buku teks. Kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ini merujuk kepada urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara sesebuah negara dengan negara lain. Urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara negara boleh berlaku dalam 3 bentuk, iaitu import, export dan entry port. Jadi itu dia. Apa itu? Kita namakan dia import. Import ni maksudnya membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain. Berlaku apabila sesuatu barang tidak dikeluarkan atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan rakyat tempatan. Contohnya Malaysia. Negara Malaysia memang tidak ada hasil tenusu. Jadi negara Malaysia terpaksa mengimport produk tersebut daripada negara lain. Itu contoh. Entry port pula. Entry port ni maksudnya berlaku apabila sebuah negara membeli barang dan dari luar negara dan menjual semula kepada negara lain. Ia berlaku apabila sesebuah negara memproses barang import dan mengekspornya kembali semula kepada negara lain. Contohnya Singapura ataupun dan Hong Kong. Itu adalah negara yang mengamalkan perdagangan secara entry port. Contoh negara Singapura dan juga Hong Kong. Contohnya kalau tengok Singapura ni, dia orang ni membeli air daripada negara kita, lepas tu diproses dan dijual balik dalam bentuk air mineral. Contohlah yang mudah. Ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor ni menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain. Berlaku apabila pengeluaran barangan melebihi penggunaan atau keperluan rakyat tempatan. Contohnya kalau negara kita, kita tengok ekspor kelapa sawit. Memanglah kalau ikutkan kelapa sawit ni adalah salah satu hasil ekspor negara yang terbesar lah. Tengok di mana-mana sahaja setiap negeri akan ditanam dengan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ni salah satunya bahan untuk kita proses menjadikan minyak masak. Jadi apabila baharan tersebut, komoditi tersebut lebih, jadi kita akan ekspor ke negara lain. Itu dia. Jadi kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya kita akan lihat sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Kalau kita tengok nota, sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Antara sebab-sebabnya adalah yang pertama, sumber-sumber jadi, iklim dan jenis tanah, tingkat kecekapan pengeluaran, budaya masyarakat, harga faktor, citarasa pengguna. Kita akan tengok satu persatu. Sumber semula jadi. Sumber semula jadi dianugerahkan oleh Tuhan berlainan kepada setiap negara. Negara yang kaya dengan sesuatu sumber semula jadi akan mengeksport sumber ke negara lain. Contohnya negara yang kaya dengan minyak petroleum seperti Arab Saudi dan Iran akan mengeksport minyak. Itu berlaku. Jadi sumber menjadi setiap negara ni tidak sama dia punya sumber dia. Jadi negara tersebut yang mempunyai
sumber dan lebih dia akan ekspor kepada negara lain. Dan negara lain pula yang tak ada sumber tersebut, minyak dia tak ada, dia akan mengimport. Yang kedua, iklim dan jenis tanah. Keluaran hasil pertanian dan perhutanan sesebuah negara berbeza akibat daripada perbezaan iklim dan jenis tanah. Ia juga mempengaruhi jenis keluaran pertanian sesebuah negara. Ini bermakna sesebuah negara perlu mengimport hasil pertanian dari negara lain untuk memenuhi keperluan rakyatnya. Contohnya, Malaysia dianugerahkan Tuhan dengan iklim khatulistiwa dan juga jenis tanah yang sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Jadi mungkin negara lain contohnya yang iklim sejuk sepanjang masa sesuai tak untuk tanam kelapa sawit, jadi dia tak sesuai. Jadi negara kita sesuai, jadi kita pun mengeksport minyak kelapa sawit kepada negara-negara beriklim sejuk. Mungkin di negara dia ada advantage lain pula. Jadi itulah dia, saling kita memerlukan di antara satu sama lain. Jadi di sini kesimpulannya, iklim dan juga jenis tanah yang berbeza akan menentukan dia punya jenis keluaran yang berbeza bagi sebuah negara. Yang seterusnya, yang ketiga adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Tingkat kecekapan ni kita akan lihat kehususan dalam proses pengeluaran yang lebih cekap boleh membolehkan sesebuah negara mengeluarkan sesuatu barangan dengan kos pengeluaran yang lebih rendah. Kecekapan pengeluaran hasil daripada kos pengeluaran yang murah mendorong kos faktor pengeluaran secara besar-besaran dan seterusnya mengeksporkannya ke negara lain. Maksudnya setiap negara mempunyai tahap kecekapan pengeluaran yang berbeza. Kalau negara itu dia boleh mengeluarkan satu hasil keluaran daripada sama ada pertanian, industri yang lebih rendah, maksudnya dia dapat mengeksport, dapat berdaya saing di pasaran antarabangsa. Faedah berbanding ialah faedah yang dinikmati oleh sebuah negara yang sanggup mengeluarkan satu barang dengan harga relatif ataupun harga kos lebih rendah. Biasanya contohnya kalau negara Thailand kebanyakan mengeksport beras ke Malaysia dan juga Singapura pada harga yang lebih murah kerana tingkat kecekapannya yang tinggi dalam penghasilan beras. Kita tahu Thailand ni memang dia punya kebayaan dia memang teknologi dia tinggi dalam bidang pertanian. Memang negara kita nak keluar beras, mengeluarkan beras tetapi tidak cukup menampung untuk dalam keperluan dalam negara. Jadi kalau tengok di negara Thailand, dia boleh ekspor beras ke negara kita ataupun negara Singapura. Yang seterusnya kita lihat lagi. Budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam mengeluarkan satu barang. Jadi perbezaan budaya masyarakat ini biasanya melibatkan kemahiran dan juga minat pekerja. Contohnya Perancis terkenal dengan pusat fashion pakaian dunia. Itu dia. Kalau negara kita pula, kalau tengok budaya masyarakat yang berbeza, contohnya kaum Melayu, Cina dan India, melibatkan dia punya budaya, kemahiran dan juga minat yang berbeza dan cenderung untuk mempengaruhi pengeluaran sesuatu barangan. Contohnya kalau tengok masyarakat Melayu, pengeluaran untuk baju apa dia? Baju batik, baju Melayu. Bahkan dia cenderung untuk mengeluarkan produk atau barangan berdasarkan dia punya budaya masyarakat masing-masing. Yang seterusnya, harga faktor. Upah buruh, sewa tanah dan juga faedah modal akan mengaruhi pemilihan teknik pengeluaran bagi suatu barang dan perkhidmatan. Bilangan buruh yang banyak dan juga kadar upah yang lebih murah membolehkan perkhususan dalam pengeluaran tekstil yang berintensif buruh. Maksudnya di sini bahawa kalau kita lihat di sini, bilangan buruh yang banyak dan kadar upah yang lebih murah membolehkan pengkhususan. Setiap negara dia punya kadar upah dia berbeza. Kalau tengok negara dunia ketiga, mungkin kadar upah dia lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Di barang modal yang lebih murah dan cekap akan mengkhususkan kepada pengeluaran barang seperti kapal terbang yang berintensif modal. Ini ada berintensif modal dan juga ada berintensif buruh. Kalau negara maju, mungkin dari segi teknologi dia Amerika ni tinggi, jadi dia mungkin boleh menggunakan intensif buruh, menghasilkan kapal terbang menggunakan alatan atau jentera yang lebih canggih.
Contohnya Malaysia, contohnya minyak kelapa sawit dari Malaysia mampu berdaya saing atau bersaing dengan minyak kacang soya dari Amerika Syarikat. Mungkin disebabkan oleh harga faktor yang lebih, kita ni lebih murah dibandingkan dengan Amerika. Yang seterusnya kita lihat citarasa pengguna. Citarasa pengguna ataupun kita lihat citarasa masyarakat daripada pelbagai kaum ni adalah berbeza dan sukar dipenuhi. Jadi para peniaga mengimport pelbagai jenis barang dari luar negara untuk memenuhi citarasa pengguna yang berbeza-beza. Kalau kita lihat setiap negara ni dia punya citarasa yang beza-beza. Mungkin tidak ada produk ataupun keluaran dalam negara tersebut, jadi peniaga terpaksa mengimport dari negara lain. Hal ini menyebabkan berlakunya perdagangan antarabangsa. Maksudnya negara tersebut yang kalau ikutkan memang citarasa pengguna dia nak satu produk tu memang tak ada dalam negara tersebut, maka peniaga tersebut terpaksa mengimport atau membeli produk tersebut daripada luar negara. Kehendak terhadap kereta mewah ataupun pakaian berjenama mungkin dalam negara tersebut tak ada, jadi menyebabkan barang tersebut akan diimport daripada negara lain. Jadi itu adalah berkaitan dengan sebab sebab berlakunya perdagangan antara bangsa.